Hey guys, nama saya Muruddin Ibrahim, digital realtor yang specialize dalam kawasan Johor Bahru. So, hari ini saya nak kongsikan tentang beberapa faktor ataupun beberapa perkara yang anda sebagai investor ataupun pembeli rumah pertama patut consider kenapa anda perlu memiliki ataupun look into the property in JB. So, kita ada beberapa list yang kita akan kongsikan hari ini. So, stay tune. Nanti saya akan kongsikan dan saya akan dedahkan. So, tanpa mengangkat masa lagi, let's get started. So yang pertama sekali yang saya nak highlight adalah berkenaan dengan RTS. So ini adalah International Rapid System yang akan menghubungkan antara Johor Bahru dan juga Singapura. So kalau macam kita tengok sekarang ni ada macam-macam berita berkenaan dengan RTS sekarang ni. Anda tengok dalam gambar ni, Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Singapura sedang bergambar dekat kawasan pembinaan RTS. So kalau kita tengok pembinaan RTS sekarang ni dah hampir mencapai kepada 65%. So sikit saja lagi, so kita expect dalam 2026 sistem RTS ni akan fully operate lah. So apa yang bagus tentang RTS ni adalah dianya bukan sahaja memudahkan ataupun mengurangkan kesesakan antara border Johor dan juga Singapura. Kalau macam kita tahu, kesesakan sempadan ni sebenarnya antara yang paling busy dekat dunia. Bukan sahaja itu, RTS ni akan menggabungkan ataupun menghubungkan dengan sistem MRT dekat Singapura. So sebagaimana kita tahu, orang berada dekat Singapura ataupun pernah pergi dekat Singapura, so kita tahu how efficient dan juga how well connected antara bandar-bandar kecil dekat Singapura tu dengan sistem MRT. Kita nak pergi mana-mana dekat kawasan Singapura tu boleh akses dengan MRT. Okay? Macam sekarang ni pun kita dah boleh tengok a daily influx orang keluar masuk Johor dan juga Singapura. Bayangkan apabila RTS ni dah siap, ianya akan kita cakap memudahkan lagi orang untuk keluar masuk dengan Singapura. So nanti from time to time saya akan cuba update berkenaan dengan isu dan juga berita tentang RTS ni. So kalau anda berminat nak tahu lebih detail, stay tune dekat saya punya channel untuk video akan datang. So kalau kita tengok dekat kawasan pusat bandar Johor ni, average harga per square foot untuk sesebuah property sekitar dalam 950 dan juga 1000 lah. So ini adalah dekat kawasan bandar. Sementara kalau macam kita tengok sebelum kehadiran ataupun kedatangan berita berkenaan dengan RTS ni, harganya sekitar dalam 750 ke 800 macam tu. So kita tengok ianya mengalami peningkatan sebanyak 15% disebabkan oleh berita ataupun update RTS ni. Dalam tempoh 6 bulan sahaja, kita dah ada hampir 15% increment dari segi harga per square foot tadi. So just imagine lagi 2 tahun kita punya RTS dah siap. So kita boleh imagine how much kita punya property market dekat kawasan Johor Bahru ni akan jadi boom dan juga increase in value lah. Kepada orang yang macam nak looking into the property market, so this is the right time. Kita boleh tengok sekarang ni market dipenuhi dengan warga Singapura yang membeli hartanah dekat Johor secara cash. Some Singaporeans are already snapping up properties near the RTS link with Johor. Kalau kita tengok kondo yang sekitar dalam RTS tu, sekarang ni dia beli dengan harga 1.2 to 1.5 ringgit Malaysia dan diorang willing untuk beli secara cash. Dan seterusnya, kenapa anda perlu melihat Johor ni sebagai salah satu tempat ataupun negeri berpotensi untuk pelaburan adalah of course kita dekat dengan, kita panggil sebagai the international economic horsepower, iaitu tak lain tak bukan adalah Singapura lah. Bukan sahaja kita cakap beberapa ratus meter sahaja daripada Johor Bahru, kita boleh lihat Johor ni sebagai salah satu negeri ataupun salah satu tempat yang mampu memberikan land area ataupun komoditi yang Singapura tak boleh ada ataupun tak akan ada. So kalau kita tengok dekat Singapura, a piece of land untuk kita ada dekat Singapura tu kita kena ada bermillion-million dollar. Disebabkan oleh Singapura ni tak mempunyai banyak tanah, so mereka boleh memilih untuk build dia factory, industri dekat kawasan Johor Bahru ni. So itu menjadikan Johor Bahru ni sebagai tempat yang sangat valuable untuk kita look into as a investment lah. Sebagai contoh, ada kilang international dekat Singapura, diorang alihkan diorang punya kilang ataupun operation dekat Singapura, tapi masih lagi membekalkan alatan ataupun barang-barang makanan dan juga kita cakap sayur-sayuran apa semua kepada Singapura. So mereka boleh earn revenue dalam 3 kali ganda dan mereka boleh operate diorang punya kilang, diorang punya
factory apa semua tu dengan hanya 1/3 daripada kos. Kedua adalah dari segi currency rate. So kalau kita tengok currency rate sekarang adalah 1 Sing dollar bersamaan dengan RM3.50 ataupun RM3.40. Sebenarnya kita cakap Singaporeaner, mereka sebenarnya mempunyai purchasing power ataupun kebolehan membeli yang lagi tinggi berbanding dengan Kuala Lumpur. My wife and myself, we sort of quite enjoy the food and doing some shopping over there. So we find that the cost of living is definitely much lower than Singapore. Ataupun Singaporean, diorang nak potong rambut dekat sana, mungkin diorang kena spend dalam $50. Tapi just imagine diorang ada option untuk cross the border, mungkin diorang spend dalam 15 to 30 minit untuk cross the border, dan diorang boleh pergi salon yang memberikan servis yang hampir sama macam dekat negara diorang, tapi pada harga RM50. So yang seterusnya yang paling penting yang diumumkan oleh negara kita adalah berkenaan dengan Johor Singapore Economic Special Zone. Kita panggil sebagai JSSEZ, Johor Singapore Special Economic Zone. Sekarang ni kita dah nampak bahawa kita punya kerajaan lebih mesra untuk menarik pelabur-pelabur daripada luar untuk datang melabur kepada kita punya negara. Dan yang paling baru, kita dah dapat berita dan juga perkembangan bahawa di Johor ni akan ada satu data center yang menempatkan kita cakap company-company besar seperti Amazon, Nvidia, Google dan sebagainya yang akan berpengkalan di sedenak. In fact, kalau kita tengok dekat portal-portal kerja sekarang ni, kita dah boleh tengok keperluan ataupun interview mencari analis ataupun data analis, programmer yang bakal ditempatkan di kawasan data center dan juga AI industry related apa semua ni lah. Okay, so this is very important juga. Bukan tu saja, kita masih lagi menunggu, kita mengharapkan lagi banyak berita berkenaan dengan Johor Singapore Special Economic Zone ni akan diumumkan oleh negara kita. So seterusnya, kalau macam anda berminat invest di Johor, dekat mana kawasan ataupun layer mana yang anda patut consider lah. The first layer tak lain tak bukan adalah tengah-tengah bandar Johor Bahru. So this is called Johor Bahru City Centre, dan buat masa sekarang ni harga untuk per square foot dekat kawasan city center ni sekitar dalam 900 ke 1000 per square feet lah. Kalau macam anda bertuah, anda dapat jumpa mana-mana property yang harga 800 per square feet, so ianya tak salah untuk anda grab that property. So seterusnya, second layer yang anda patut consider adalah tempat seperti Danga Bay, kita ada Taman Pelangi, Taman Sentosa, Teberau dan juga Permas Jaya. So the second layer ni, walaupun dia tak berada betul-betul di tengah bandar Johor Bahru, tetapi kawasan-kawasan ni mampu memberikan convenience dan juga quality lifestyle untuk anda yang memiliki property dekat sini. Sebab dekat kawasan-kawasan sini, almost everything yang anda perlu cari dekat city center sebenarnya anda boleh dapat dekat the second layer yang saya cakap tadi lah. So the second layer ni ianya less congestion in term of time, in term of quality of life. Dari segi budget juga agak affordable sikit lah compare dengan the first layer ataupun dekat betul-betul pusat bandar Johor Bahru tadi. Dan akhir sekali, kita nak tengok adakah Johor ni akan menjadi the next Kuala Lumpur. Kita boleh katakan bahawa pusat bandaraya Kuala Lumpur masih lagi menjadi pusat signifikan kepada negara kita Malaysia, tetapi Johor ni negeri yang sangat berpotensi untuk menjadi destinasi kedua sebagai pelaburan, especially bila kita dengar berita dan juga perkembangan tentang RTS dan juga Johor Singapore Special Economic Zone ni. So kita boleh melihat dia sebagai catalyst yang akan mengangkat Johor ni sebagai salah satu destinasi yang sangat bagus lah. So itu saja dalam video kali ni. Hopefully anda dapat manfaat, anda dapat something berkenaan dengan Johor Bahru dan juga berkenaan dengan kenapa anda perlu melabur ataupun kenapa Johor ni patut anda look into. Nanti stay tune, from time to time saya akan update any info berkenaan dengan Johor Development ataupun Johor Update. Dan kalau macam anda berminat ataupun anda mencari sumber-sumber YouTube yang memberikan info pasal pelaburan ataupun property dekat kawasan Johor ni, so stay tune, please consider untuk like, subscribe dan share saya punya video ni. Dan kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi, bye.